Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat datang ke YouTube channel Razman Scale Model. Untuk video kali ni, saya akan beri penerangan ringkas maklumat apa yang kita boleh dapat daripada kotak tu. Jadi pentinglah untuk beginners yang baru nak buat, macam mana nak pilih model apa semua. Okey. Yang ada dekat depan tuan-tuan sekarang ni, ini adalah One Scale 48, Tamiya One Scale 48, Royal Navy Sea Harrier FRS-1. Kit ni kit lama jugalah, tapi bagus. Kit ni ada antara kit Tamiya yang pada saya okey, walaupun panel line dia timbul. Tak apa, itu nanti kita ceritakan lain. Itu bab lain lah. Okey, untuk model kit ni, yang kita tengok sekarang gambar ni, selalunya dia panggil box art lah. Percaya ataupun tak, ramai orang, kebanyakannya orang banyak terpengaruh, modeler banyak terpengaruh dengan box art. Dia tengok box art cantik, dia beli. Kat rumah dah plan lain, kat kedai jadi lain. Ni memang racun kuat ni. Okey, ni box art, ni cantik lukisan dia. Ada orang enggak disuruh kumpul, dia kumpul box art ni. Okey, ni box art. Okey, yang ni tajuk subjek yang kita nak beli tu lah. Selalunya model kit ni datang dengan complete punya description untuk kit tu apa. Contoh macam ni, ditulis Royal Navy Sea Harrier FRS-1. Jadi ini adalah bukannya Harrier untuk GRS. Ini adalah Harrier untuk FRS. Lepas tu One punya, bukan yang terbaru punya ataupun yang terkininya. Ini adalah early version ni Harrier. Lepas tu marking dia adalah untuk Royal Navy sahaja. Okay. Ni dia punya tajuk subjek dia. Dia contoh, okay, kita tengok contoh macam ni lah. Ini pun Harrier juga, tapi dia Harrier GR Mark 79. Ni dah lain. Dia dah jadi subjek lain walaupun version yang sama. Subjek sama, version lain. Okey. Ini adalah FRS Mark 1. Okey, yang ni pula adalah skala One Scale 48. Okey, yang ni pun sama juga. Ini pun skala juga One Scale 72. Jadi maksudnya ini satu skala 48, ini adalah satu skala 72. Maksudnya dekat sini lagi besar nombor belakang dia, maksudnya model tu lagi kecil. Contohnya ni adalah 72, ini 48. Jadi 72 saiz model dia adalah lagi kecil daripada 48. So kalau untuk model kit kapal terbang, kita ada banyak skala. Contoh macam skala 700, kita ada satu skala 350, kita ada satu skala 100, 72, 48, 32, 24. And mostly kebanyakan modeler yang buat kapal terbang ni, dia suka collect skala 72 dan 48. 32 pun sama jugalah. Okay. Skala, tajuk skala. Okay, yang ni adalah manufacturer dia. Macam ni Tamiya Japan. Very orang kata memang terkenal lah Tamiya ni. Memang terbaik. Dia punya kit pun terbaik semua, alhamdulillah. Yang ni Revell, ada banyak lagi manufacturer. Tamiya, Hasegawa, Fujimi, Academy Korean, Trumpeter, Hobby Boss, Ming, Great Wall Hobby. Itu Asian ni lah. Kalau macam European made, contohnya macam Revell, Monogram, Frog, Matchbox. Okay, FX, dia banyak juga okay. Dah habis penerangan dekat depan ni. Sebelum tu, kalau anda nak tahu actual size kit ni bila dia dah siap, okay, selalunya lah dia ada tulis dekat dalam setiap kotak ni dia ada tulis. Okay, macam ni, tengok sini, wingspan 160mm, fuselage 302mm. Maksudnya rentang sayap kit ni bila dia dah siap adalah 16cm, fuselage dia 30.2cm. Yang ni pun dia tulis. Ini kalau dah siap, kit ni dia akan jadi 19.9cm. Rentang sayap dia panjang 19.9cm, rentang sayap dia 12.8cm. Semua ada lah. Even kalau kit, okay, macam ni kinetic. Ini pun dia ada tulis. Tuan-tuan boleh tengok dekat sini dia ada tulis. Ni wingspan 197mm bermaksud 19.7cm.
panjang dia body daripada, maksudnya daripada depan ni, nose ni pergi ke tail dia adalah 31.6 cm, 316 mm. Dia tulis. Okey. Okey, kita buka kit ni kan, tengok apa yang ada. Okey, lagi satu, kalau kita nak selalunya orang ada ke orang pilih kit dan nak tengok kit dia akan tengok nombor siri kit. Okey, nombor siri kit pun ada dekat tepi ni. Macam Tamiya ada tulis sini lah. Okey, kita tengok dekat dalam ni apa yang ada. Okey. Yang ni dipanggil manual instruction ataupun instruction sheet. Kertas panduan dia. Tamiya dia rajin. Dia tulis lah sikit sejarah dia. Okay. Dalam ni dia ada tunjuk cara-cara nak pasang part by part, macam mana part mana nak cantum, sprue mana yang nak cantum, semua dia ada tulis. Kalau tuan-tuan boleh tengok kat dalam ni. Okey, lepas tu dalam ni juga dia ada panduan untuk warna. Okay. Macam ni. Contohnya ni lah pilot ni kan. Okey. Dia punya kasut dia flat black XF1. Macam ni Tamiya dia guna warna dia sendirilah. Tapi kalau tuan-tuan nak tuan-tuan pakai color lain, contohnya macam Mr. Color, so tuan-tuan boleh pergi ke Google, cari chart convention, convert chart. Okey, cari lah Tamiya ke Mr. Color ke, ataupun Tamiya ke AK ke, Tamiya ke Vallejo ke, nanti dia akan keluar conversion. Okay, macam ni dia tulis. Lepas tu glove dia tulis XF1 ataupun XF2. Ini semua adalah coding color untuk Tamiya sahaja. Ni macam ni. Ni color Tamiya. Dia tulis Tamiya color acrylic paint. Okay. Dan dalam manual ni juga ada diterangkan dekat mana kita nak letak decal mengikut marking yang kita nak lah. Contohnya macam dekat kit Tamiya ni dia ada dua marking. Satu Royal Navy FAA number 899 NS based on RNF Yo Wilton. Okay, dan satu lagi HMS Hermes nya. Kita boleh pilih mana satu kita nak. Setiap model kit selalunya, kadang-kadang ada setengah model kit tu dia ada sampai 6 option kita nak buat, mana satu kita nak buat, kita dekat. So dekat dalam ni dia terang lah dekat part mana nombor berapa nak letak dekat mana semua. Nanti dia terangkan. Jangan hilang manual ni, sangat-sangat penting. Okay. Yang ni pula dipanggil sprue part. Okay, bingkai lah, dalam bahasa Melayu kita panggil dia bingkai lah. Okay, ni sprue. Dan setiap dalam sprue ni ataupun bingkai ni dia ada part-part kecil dia ni. Okay, ni part ni ada nombor. So dekat dalam manual tu dengan part ni dia berkait lah. Contoh macam kita nak guna part B29. So kita akan potong lah part, cari B. Ni sprue B nombor 29. Potong dan cantum ikut dalam seperti mana dalam manual. Senang kan? Ni so untuk model kit kapal terbang yang tak banyak pun dia punya sprue dia. Macam ni ada 4 je. Tak macam Gundam mungkin ada sampai 20 ke apa semua. Tapi percayalah cakap saya, ni lagi mencabar. Pasang memang tak ada berapa sangat, tapi nanti ada tahu lah cabaran dia macam mana. Okay, ni adalah sprue dan part. Yang ni pula kita panggil dia clear part. Any transparent part yang macam ni windshield dia, canopy dia, kita panggil dia transparent part lah. Ada juga setengah body tu dia jadi clear part, sebab dia nak nampak yang boleh nampak dalam kan, komponen kita boleh nampak dalam tu. Transparent. Suka saya ingatkan, saya sharekan sikit. Kalau boleh clear part ni kita letak dalam kotak kecil lah, ataupun kita balut, sebab dia senang tercalar, senang patah macam ni. Dia dah patah dah, tapi nasib dia tak pecah, so masih selamat lagi. Okay. Yang ni adalah dipanggil decal. Bukan stiker lah. Boleh lah stiker juga, tapi dia lebih dipanggil kepada decal, water slide decal. Okay, ini lepas kita dah siap paint kapal tu, model kit kita tu, kita potong, rendam dalam air untuk dalam 30 saat kot, tak sampai 1 minit lah. Dia dah timbul, nanti kita baru kita letakkan dekat surface kit kita.
Okay. Contoh lah. Okay, ni contoh hasil. Ni semua decal lah ni. Ni decal. Ni bukan saya pin pun. Ni decal. Okay. Yang ni pun decal. Yang mana tulisan apa semua, lambang logo tu semua decal. So nanti saya akan kongsikan video macam mana nak buat decaling progress. Itu saja kot untuk pengenalan. So saya harap saya dapat membantulah sedikit kepada beginners, tip ataupun macam mana nak tahu model kit tu. Okay. Daripada scale, apa itu scale, subjek dia apa, so jangan confuse dan jangan salah beli. Okay. Jangan lupa subscribe dan like saya punya video. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.